Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwah illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil bi rahmatika ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah summa alhamdulillah, kita bertemu kembali pada pembacaan kitab hadis sahih Imam Muslim bersama dengan para pelajar Madrasah Hidayatul Muttaqin lil Banat pada riwayat yang ke-2520, dan kita telah tiba pada siri yang ke-150. Masih lagi berkenaan tentang hadis-hadis berkenaan tentang ru'yatul hilal, melihat anak bulan. Dan kita telah tiba pada hadis-hadis yang menceritakan bahawa bulan dalam Islam itu jumlahnya adalah di antara 29 hari ke 30 hari. Baca sanad riwayat 2520. Maka sesungguhnya Nabi SAW aqsama, telah bersumpah. Apakah yang baginda bersumpah? Alla yadkhula ala azwajihi syara, baginda tidak akan masuk menemui para ummahatul mukminin selama sebulan. Ada sesuatu yang para ummahatul mukminin lakukan sehingga Nabi SAW telah bersumpah begitu. Dan kita akan baca hadisnya kemudian bila tiba pada waktu dan masanya. Qala Zuhri fa akhbarani Urwah. Maka Urwah telah meriwayatkan daripada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, lamma madat, apabila baru berlalu 29 lailah, 29 malam, a'udduhunna, dan aku mengira jumlah 29 tersebut, dakhala alayya Rasulullah, maka Nabi SAW telah masuk kepadaku, lalu aku berkata, ba'da abi, qalat berkata Ummul Mukminin Aisyah, bada abi, Nabi SAW telah memulakan dengan Aisyah radhiyallahu anha. Maka Aisyah bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, wahai utusan Allah, innaka aqsamta alla tadkhula alaina syahra, sesungguhnya Tuan telah bersumpah bahawa Tuan tidak akan masuk menemui kami selama 1 bulan. Wa innaka dakhalta, namun Tuan telah masuk hanya selepas 29 hari. A'udduhunna, dan aku mengira jumlah tersebut. Maka Nabi SAW pun menerangkan, inna syahra, sesungguhnya bulan 29 jumlahnya adalah 29 hari. Maka jumlah bulan di dalam Islam kadangkala 29 hari, dan jika tidak kelihatan anak bulan maka perlu dilengkapkan menjadi 30 hari. Maka hadis ini menjadi dalil bahawa 29 dengan berlalunya 29 hari telah dikira sebagai istilah sebanyak perkiraan satu bulan. 2521 baca riwayat yang lebih kurang sama. Beberapa hadis ni riwayat yang lebih kurang sama. Terus daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma, sesungguhnya beliau telah berkata, kana Rasulullah, adalah Nabi SAW, i'tazala nisa'ahu syahra, telah mengasingkan diri baginda daripada para isteri baginda selama 1 bulan. Disebabkan ada perbuatan mereka yang Nabi SAW tidak berapa suka. Dan ianya ada beberapa riwayat yang bakal kita baca bila tiba pada tajuk dan babnya. Tapi Nabi tidaklah menceraikan isteri baginda, cuma baginda bersumpah untuk tidak masuk menemui mereka. Maka Nabi tinggal di satu masyrubah, di satu tempat yang tinggi, di satu tempat yang lain. Fakhraja ilaina, namun baginda Nabi SAW telah keluar menemui kami. Kata Jabir, fi tis'atin wa ishrin, pada 29 hari. Fakulna, maka para sahabat bertanya, innamal yawma tis'a wa ishrun, wahai Rasulullah, hari ini baru 29 hari. Maka baginda pun bersabda, innamas syahru, sesungguhnya bilangan bulan, perkiraan sebulan, wa saffaqa biyadaihi. Oh,
Lajunya. Sini, nak tunjuk baju. Sini. Baju baru Oh, cantiknya. Tunjuk-tunjuk semua kat semua orang. Ni baju tu, Masya Allah tawakalnya, dia tunjuk baju baru dia. Cantik tak baju baru? Kata bagus. Bagus. Masya Allah cakap. Allah. Okey dah Nakkan lari kenapa nak tunjuk baju baru? Okey, ni main dengan Miao. Ni cari Miao. Okey, mana tadi? Atiyah ni hilang dah. Mana? Okey, maka para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, Tuhan telah bersumpah untuk tidak menemui para ummahatul mukminin selama 1 bulan. Namun hari ini baru 29 hari. Maka baginda bersabda, innamas syahru, sesungguhnya perkiraan sebulan. Wasaffaqa biyadaihi 3 marrat. Dan Nabi SAW telah membuka kedua tangan baginda bersama dengan jari-jari. Baginda menyebut 10, 10 dan kemudian pada kali yang ketiga, wahabatha isba'an wahidan fil akhirah. Nabi telah melipat dan menutup satu jari pada kali yang terakhir. Sabda Nabi, sebenarnya perkiraan bulan adalah 29 hari. 29 hari adalah perkiraan 1 bulan. Cuma kalaulah tak nampak anak bulan, maka digenapkan menjadi 30 hari. Ini semua menjadi dalil bahawa bulan dalam Islam, sebulan dalam Islam adalah sebanyak 29 hari. Cuma jika tidak kelihatan anak bulan, maka ianya dilengkapkan menjadi 30 hari. Sebab itu bila 29 hari, Nabi SAW telah anggap sumpah baginda telah selesai. 2522 baca. Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala telah berkata, yang tazalan Nabi telah mengasingkan Nabi SAW mengasingkan diri baginda Nabi daripada para ummahatul mukminin isteri baginda selama 1 bulan. Fakharaja ilaina, dan baginda Nabi SAW telah keluar kepada kami sabaha pada waktu pagi 29 hari. Faqala, maka telah berkata sebahagian para sahabat, ya Rasulullah, wahai utusan Allah, innama asbahna li 29, sesungguhnya kami baru berpagi untuk hari yang ke-29. Maka Nabi SAW bersabda, inna syahra, sesungguhnya perkiraan 1 bulan, yakunu kadangkala 29 adalah sebanyak 29 hari. Summa tabbaqan Nabi, kemudian Nabi SAW telah membuka kedua tangan baginda sebanyak 3 kali. Marratain, sebanyak 2 kali. Bi'asabi ayadai, dengan jari kedua-dua tangannya. Wathalisah, dan pada kali yang ketiga dengan isyarat tanda 9, Nabi simpankan jari ibu jari baginda seperti dalam hadis yang lain. Maka Nabi nak menerangkan sebulan dalam Islam perkiraannya adalah 29 hari. Cuma jika tidak kelihatan anak bulan, maka digenapkan menjadi 30 hari. Riwayat yang seterusnya pun lebih kurang sama berkenaan tentang sumpah sebulan yang baginda buat. Namun bila berlalunya 29 hari, baginda Nabi SAW telah anggap ianya selesai. Terus, sebab itu jangan salah faham. Pada kan kita sebut sabah hatis wa isyirin. Apakah maksud dia? Baris yang kedua daripada bawah ataupun baris yang terakhir. Kata Imam Nawawi, ay sabahal lailah allati ba'da 29. Pagi hari setelah berlalunya 29 hari. Wa hiya sabihatu 30. Yang dimaksudkan adalah subuh ataupun pagi hari yang ke-30. Jelas ke jelas? Terus baca. 2523. Ummu Salamah Ummul Mukminin isteri Nabi telah mengkhabarkan bahawa sesungguhnya Nabi SAW halafa, telah bersumpah alla yadkhula, bahawa baginda tidak akan masuk menemui ala ba'di ahlihi, sebahagian daripada keluarga baginda selama 1 bulan. Sebahagian daripada isteri-isteri baginda selama 1 bulan. Falamma madha, maka hadis ini lebih jelas berbanding hadis sebelum ni. Hadis ini dengan jelas menyebut telah berlalunya. Falamma madha, apabila telah berlalunya 29 hari, ghada alaihim. Ini yang Imam Nawawi sebutkan tadi. Sebab itu kalaulah kita baca sebahagian hadis tanpa melihat hadis-hadis yang lain, kadangkala kita boleh salah faham.
Maka kata Ummu Salamah, apabila telah selesai 29 hari, ghada, maka pada waktu paginya Nabi SAW, iaitu pagi yang ke-30, baginda telah datang kepada mereka. Ataupun perawi ragu-ragu, pada waktu petangnya, Nabi telah datang kepada mereka. Faqilalah, maka telah dikatakan kepada Nabi SAW, ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, la tadkhul alaina syahra, la tadkhulu alaina syahra. Tuan kata Tuan tidak akan memasuki kepada kami ataupun menemui kami selama 1 bulan. Maka Nabi SAW pun menerangkan, inna syahra, sesungguhnya perkiraan sebulan, yakunu kadangkala adalah 29 yauma, adalah mencukupi 29 hari. 2524 baca sampai habis, lebih kurang sama. Riwayat yang lebih kurang sama, mislahu. 2525 baca. Daripada Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, beliau telah berkata, daraba Rasulullah, Nabi SAW telah mengisyaratkan, biyadihi alal ukhra, dengan tangan baginda pada tangan yang lain. Maka baginda Nabi SAW menunjukkan, asyahru hakadha. Nabi sebut, perkiraan sebulan adalah begini, 10 hari. Wahakadha, Nabi tunjukkan lagi begini, iaitu 10 hari, maka dah jadi 20. Summa, kemudian, maksudnya bila Nabi dah tunjuk 10 kali, 2 kali menjadi 20. Naqasa, pada kali yang ketiga Nabi kurangkan isba'a, 1 jari, iaitu 9 hari. Maka perkiraan sebulan dalam Islam adalah 29 hari. 2526 baca. Maka kalaulah seseorang tu dia bersumpah bersesuatu, dia kata, aku tak akan buat ini selama 1 bulan, maka 29 hari mencukupi, kerana 29 hari dikira sebagai 1 bulan. 2526 baca. Maka Nabi SAW telah bersabda, asyharu hakadha wa hakadha, asyran wa asyran. Nabi SAW menyebut perkiraan sebulan adalah begini, 10 jari Nabi tunjuk. Wa hakadha, kali kedua pun 10 jari baginda tunjuk. Wa tis'an marrah, dan kali ketiga Nabi tunjuk hanya 9 jari, maka perkiraan sebulan dalam Islam adalah sebanyak 29 hari. 2527 baca sampai habis. Terus riwayat yang ke-2528, maka Imam Muslim mula membawakan hadis yang selalu menjadi pertanyaan kepada kita, kenapa tak boleh ikut negara tu, kenapa tak boleh ikut negara ni untuk raya, untuk puasa, untuk hari Arafah dan sebagainya. Kenapa mesti kena ikut anak bulan? Maka ini adalah kisah yang mana berkenaan tentang Quraib, yang mana dia telah berpuasa sehari awal di Syam berbanding penduduk Madinah yang berpuasa sehari lewat. Maka dia pun tanya kepada Abdullah bin Abbas, sahabat Nabi. Beliau bertanya bahawa kenapa tidak disekalikan satu negara umat Islam menjadi satu. Maka Abdullah bin Abbas menerangkan, itulah perintah Nabi SAW berpuasa apabila nampak anak bulan dan berhenti berpuasa Ramadan apabila nampak anak bulan. Sebab itu dibawakan tajuk di sini, bayani, penerangan, anna likulli balad, bahawa setiap negara, ru'yatahum, mereka perlu melihat anak bulan mereka sendiri. Wa annahum, dan sesungguhnya mereka, idza ra'awul hilala, apabila telah melihat anak bulan, bibaladin, di sesuatu negara, la yathbutu, maka tidak boleh ditetapkan hukmuhu, hukum negara yang telah melihat anak bulan, lima ba'uda anhum, bagi negara yang jauh daripada mereka, maka tak boleh. Macam contoh kebiasaannya, di negara kita tak nampak anak bulan. Kerana bila tiba pada giliran negara kita, anak bulan tersebut masih kecil mungkin. Sebab jarak di antara kita dengan Saudi adalah kita 5 jam lebih awal berbanding mereka.
Tapi bila tiba waktunya di Saudi, anak bulan tersebut telah besar. Maka boleh lihat di Saudi. Maka kita tak boleh pada waktu itu nak mengikuti Saudi, walaupun di situ adanya Mekah, Madinah, sebagaimana Abdullah bin Abbas tidak membenarkan penduduk Syam untuk mengikuti Madinah ataupun penduduk Madinah mengikuti Syam. Maka hadis ini adalah jelas bahawa semuanya perlu mengikut anak bulan. Dan hadis yang kita baca pagi tadi pun jelas. Berkali-kali Imam Muslim membawakan hadis yang pelbagai. Sumu li ru'yatih, berpuasa bila nampak anak bulan puasa Ramadan, wa aftiru, dan meraihkan hari raya Syawal berhenti puasa apabila nampak anak bulan. Terus riwayat seterusnya 2528. Maka perawi di sini adalah Quraib. Quraib adalah bekas hamba kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Maka Quraib berkata sesungguhnya Ummul Fadl. Ummul Fadl binti Harith adalah ibu kepada Abdullah bin Abbas, isteri kepada Abbas radhiyallahu anhum. Maka Ummul Fadl inilah yang adik-beradik dengan isteri Nabi. Ummul Fadl bin Haris dan isteri Nabi namanya adalah Maimunah binti Haris radhiyallahu anhum. Maka Ummul Fadl binti Haris, ibu kepada Abdullah bin Abbas, ba'athathu, telah menghantar Quraib ila Muawiyah untuk bertemu dengan Muawiyah bisyam, di Syam. Dan jarak di antara Syam dengan Madinah menyamai lebih kurang 1000 kilometer, lebih kurang ataupun kurang sedikit. Tapi jauh di antara Syam ke Madinah. Qala, maka beliau berkata, iaitu Quraib, faqadimtu Syam, maka aku pun telah tiba di Syam. Faqadaitu hajataha, dan aku telah menyelesaikan iaitu keperluan Ummul Fadl binti Harith, ibu kepada Abdullah bin Abbas. Wastuhilla alayya, dan telah kelihatan anak bulan kepadaku, iaitu anak bulan Ramadan. Wa ana bisyam, dalam keadaan aku masih berada di Syam. Fara'aitul hilal, maka kami telah melihat anak bulan di Syam bila? Pada Lailatul Jum'ah, pada malam Jumaat. Pada malam Jumaat, Khamis malam Jumaat. Kata Quraib, "Thumma qadimtul Madinah." Kemudian aku telah tiba di Madinah. Fi akhir syahr, pada akhir bulan Ramadan. Fasa'alani Abdullah, maka Abdullah bin Abbas telah bertanya kepadaku. Thumma dzakaral hilal, dan beliau ada menyebut tentang anak bulan. Maka Abdullah bin Abbas bertanya, mata ra'aitumul hilal? Bilakah kamu nampak anak bulan di Syam, wahai Quraib? Maka aku berkata, ra'ainahu lailatal Jum'ah. Kami telah melihat anak bulan di Syam pada malam Jumaat. Faqala, maka bertanya Abdullah bin Abbas, anta ra'aitah? Adakah kamu sendiri telah melihat, wahai Quraib? Maka aku berkata, na'am, bahkan ya. Wa ra'ahu nas, dan begitu juga orang lain telah melihat anak bulan tersebut. Wasamu, dan mereka juga telah berpuasa. Wasama Muawiyah, dan Muawiyah bin Abi Sufyan juga telah berpuasa. Faqala, maka berkata Abdullah bin Abbas, lakinna ra'ainahu lailatas sabti, namun kami telah melihatnya hanya pada malam Sabtu. Bererti penduduk Madinah melihat lewat sehari, lewat sehari berbanding daripada penduduk Syam. Fala nazalu, maka kata Abdullah bin Abbas, oleh itu kerana kami tak nampak anak bulan, maka kami telah terus menerus berpuasa sehingga kami menyempurnakan 30 hari. Au narah, sehinggalah kami telah melihatnya. Hari ini semua balikkan belajar. Sekejap. Adakah yang tak balik? Semua balik kan?
Okey. Maka Abdullah bin Abbas pun menerangkan, kamu melihat anak bulan pada malam Jumaat, sementara kami tidak melihat anak bulan, maka kami hanya melihat anak bulan pada malam Sabtu. Maka kami telah sempurnakan puasa sebanyak 30 hari. Fakultu, maka Quraib pun bertanya, awala taktafi, adakah tidak mencukupi biru'yati Muawiyah, dengan mengambil kira Muawiyah bin Abi Sufyan telah melihat anak bulan di Syam, wasiyamih, dan mengambil kira dengan berpuasanya Muawiyah. Faqala, maka berkata Abdullah bin Abbas, la, tidak boleh. Hakaza, beginilah yang telah diperintahkan oleh Rasulullah kepada kami. Apakah yang diperintahkan oleh Nabi? Setiap tempat mesti pada waktu itu melihat melihat sendiri anak bulan. Maka setiap negara dia tak boleh nak ikut pada waktu itu satu negara. Contohnya nak mengikut Mekah, Madinah, Saudi. Tidak. Hadis ini menjadi dalil, sebab itu Imam Muslim bawakan. Begitu juga hadis-hadis sebelumnya. Sumu li ru'yatih, hukum ahkam berpuasa bergantung kepada sesuatu tempat tersebut melihat anak bulan. Wa aftiru, berhentinya puasa Ramadan dan meraihkan Syawal juga berdasarkan penglihatan anak bulan, dan anak bulan itu mestilah dilihat pada setiap negara secara berbeza dan tidak boleh mengambil kira dengan negara punya penglihatan yang lain. Jelas ke jelas? Terus babu bayan, hadis yang berikutnya pula nak menerangkan bahawa tidak ada masalah sama ada anak bulan itu dilihat besar ataupun kecil. La i'tibara bi kibaril hilal wa sigharih, wa anna Allah Ta'ala, dan sesungguhnya Allah Ta'ala amaddahu, memanjangkan tempoh anak bulan, fa in ghumma alaikum, namun jika tidak kelihatan kerana kerana adanya awan dan seumpamanya, falyukmal, maka hendaklah disempurnakan perkiraan bulan tersebut salasun, sebanyak 30 hari. Maka selalunya pada penghujung hari yang ke-29, maka orang akan mula tengok anak bulan. Jumpa anak bulan, maka bererti berakhirlah bulan tersebut, berakhirlah Ramadan, berakhirlah Muharram contohnya. Tapi kalaulah pada penghujung 29 tersebut tidak kelihatan anak bulan, maka akan dicukupkan menjadi 30 hari. Dan pada hari yang ke-30 dah tak tengok anak bulan. Sebab maksimum bulan dalam Islam hanyalah 30 hari. Maka hari yang ke-30 tidak lagi perlu melihat anak bulan. Terus 5529. Maka Abu Bakhtari berkata, kami telah keluar untuk menunaikan umrah. Falamma nazalna, apabila kami telah berhenti berehat. Bibatni Nakhlah, di tempat yang bernama Batan Nakhlah. Batan Nakhlah adalah tempat yang banyak disebut dalam sirah. Sebahagian berpandangan tempat Nabi didatangi oleh jin sewaktu balik daripada Taif. Minta maaf, itu Wadi Nakhlah, itu lain. Maka Batan Nakhlah ada sirah-sirahnya yang tersendiri. Qala, maka telah berkata, tara'ainal hilal, kami telah saling melihat anak bulan. Faqala ba'dul qaum, maka ada sebahagian berkata, huwa ibnu thalath, anak bulan ni dah berusia 3 malam. Maksudnya malam yang ketiga. Sebahagian pula berkata, tak, anak bulan ini baru berusia 2 malam. Huwa ibnu lailatain. Qala, falaqila ibnu Abbas, maka Abu Bakhtari berkata, kami pun telah bertemu dengan Abdullah bin Abbas. Maka kami berkata kepada Abdullah bin Abbas, inna ra'ainal hilal, kami telah melihat anak bulan. Cuma masalahnya kami berbeza pendapat berapakah usia anak bulan tersebut. Huwa ibnu thalath, ada mengatakan usianya 3 malam, ada mengatakan 2 malam. Maka berkata Abdullah bin Abbas, ayya lailatin ra'aitumuh, pada malam yang manakah kamu telah melihat anak bulan? Qala, maka berkata mereka, kulna, kami berkata, lailata kaza wa kaza, pada malam sekian dan sekian. Maka Abdullah bin Abbas berkata, inna Rasulullah, sesungguhnya Nabi SAW maddahu, telah memanjangkan tempoh melihat anak bulan. Fahuwa lilailatin, maka anak bulan tersebut adalah bagi malam. Ra'aitumuh, yang kamu mula-mula melihatnya. Maka kalaulah contoh malam ni tak nampak, maka malam esok dikira satu hari bulan, maka dikira malam esoklah bulan tersebut adalah malam pertamanya. Jelas ke jelas?
Maka tak dikira pada waktu tu bergantung kepada bentuk saiz, tidak. Maka malam yang mana mula-mula lihat, maka itulah dikira malam yang pertama untuk hari bulan pada bulan tersebut. Satu Muharram, satu Zulqa'dah dan seumpamanya. Riwayat 2530 baca. Hadis ni pun lebih kurang sama, baca sampai habis. Maka Allah telah memanjangkan tempoh untuk melihat anak bulan. Maka kalau tak nampak, maka lengkapkanlah menjadi 30 hari. Lalu malam esok yang kali pertama nampak, itu dikira sebagai hari yang pertama. Lalu tak boleh nak kata, oh, bulan ni nampak macam besar, ini dah kira malam yang kedua. Tidak. Maka hukum tidak dikira berdasarkan begitu. Bab yang seterusnya, apakah maksud sabdaan Nabi? Syahra'id. 2 bulan hari raya, iaitu Aidul Adha dan Aidul Fitr, la yanqusan, tidak mengurangkan. Apakah maksud tidak mengurangkan? Maka ada banyak pandangan, saya sekadar nak membaca pandangan. Yang pertama yang Imam Nawawi kongsikan, kata Imam Nawawi, al-asahu anna ma'nahu la yanqusu ajruhuma. Pahala yang dapat bila masuknya Syawal dan juga Zulqa'dah, maka pahalanya tidak berkurang. Walaupun ada bulan yang mana dapat puasa Ramadan hanya 29 hari, tetap dikira sebulan penuh. Walaupun tak cukup 30. Begitu juga Zulqa'dah. Walaupun hanya 29 hari, tetap dikira pahala sebulan penuh walaupun tidak mencapai 30 hari. Jelas ke jelas? Maka bulan dalam Islam sama ada 29 ataupun 30 dikira sebagai perkiraan yang lengkap, tidak ada sebarang pengurangan pahala. Tidak ada sebarang pengurangan pahala. Terus baca. Dan ada beberapa makna yang lain, nanti para pelajar boleh baca sendiri. Terus. Maka Nabi SAW, hadis riwayat Abu Bakar Nufai bin Harith radhiyallahu anhum. Nabi SAW bersabda, Syahra'idin, 2 bulan daripada bulan-bulan raya, Aidul Adha, Aidul Fitr. La yanqusan, keduanya tidak dikurangkan. Ramadanu, iaitu bulan Ramadan. Maksudnya kalaulah Ramadan hanya 29 hari, seorang tu tak kata, ya Allah, bulan ni pahala kuranglah, tahun ni puasa sebab 29 hari je. Tak. 29 hari ke 30 dikira sebagai pahala sebulan yang penuh. Begitu juga bulan Zulhijjah. Maka walaupun hanya 29 hari, maka tetap dikira sebagai sebulan yang penuh. Jelas ke jelas? Terus riwayat seterusnya pun lebih kurang sama, 2532. Hadis ni pun lebih kurang sama. 2 bulan yang pahalanya tidak berkurangan, iaitu Ramadan dan Zulhijjah, walaupun kadar bulannya, kadar harinya hanyalah 29 hari. InsyaAllah kita berhenti sini. Para pelajar pun mereka nak balik. Ada yang balik naik bas kan? Ada balik naik bas. Maka ada yang balik perlu balik awal. Tapi standby esok pagi. Esok pagi standby. Kalau sempat kita buat insya-Allah. Lalu kita sambung nanti riwayat 2533. Doakan mudah-mudahan kita dapat habiskan lagi 1000 muka surat ni. Harapnya mudah-mudahan kalau diizinkan pada Ogos, dan kalaulah tak dapat Ogos, maka pada permulaan September, supaya kita boleh mula baca hadis-hadis dan juga terjemahan sahih Bukhari pula sampailah ke awal bulan 12 insya-Allah. Terima kasih semua. Jumpa lagi. Terima kasih kepada yang beri gift, yang beri salam. Terima kasih semua. Kita jumpa lagi insya-Allah.